Jadi iblis ketika mana berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, iblis ni berada dengan para jin. Ini sebelum Allah jadikan Nabi Adam. Dia hidup dengan para jin, mentadbir bumi dan sebagainya. Iblis ketika itu di antara makhluk Allah yang sangat beriman kepada Allah, sangat taat kepada Allah, suka beribadah kepada Allah, banyak ilmunya. Dan ketika itulah bila mana Allah nampak dan Allah melihat iblis ni di antara makhluk yang taat kepada dia, sikit demi sikit Allah mengangkat darjatnya. Kalau dulu iblis beribadah di bumi, kalau dulu iblis tinggal di bumi, bila mana dia kuat beribadah kepada Allah, taat perintah Allah, ketika itulah Allah mengangkat darjat iblis, tinggal di langit bersama dengan para malaikat, menjadi ketua kepada para malaikat. Dan iblis jugalah yang mengajar para malaikat, kerana ilmunya melampaui ke semua para malaikat. Saking banyaknya ilmu iblis sehinggakan ke semua malaikat pergi bertemu dengan iblis untuk menanyakan soalan, untuk meminta doa daripada iblis, kerana doa iblis ketika itu di antara doa yang mustajab. Allah akan kabulkan doa kalau itu doa daripada iblis. Itulah kelebihan iblis pada ketika itu. Tapi ketika mana sampai satu turning point, ketika mana Allah bagi tahu yang Allah nak jadikan makhluk namanya Adam alaihi salam, ketika itulah iblis dia ada satu sifat perasaan ego, bongkak, bangga diri dalam dirinya yang menyebabkan dia tidak mahu untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam. Kerana apa katanya? Nabi Adam di antara makhluk yang lemah, aku makhluk yang kuat, aku memerintah para malaikat, aku mengajar para malaikat, aku mengatasi para malaikat. Bagaimana datang satu orang pemuda, datang seorang manusia yang lagi lemah daripada malaikat, lagi lemah daripada golongan jin, bagaimana aku nak tunduk sujud kepadanya? Bongkak iblis ketika itu. Iblis dikeluarkan daripada syurga, dikeluarkan daripada langit, dicampakkan ke bumi. Dan bermula detik itulah iblis dia tanam satu azam, dendamnya kepada keturunan Nabi Adam. Dia janji kepada Allah yang dia akan menyesatkan keturunan Nabi Adam, dia akan membisik kepada telinga Nabi Adam alaihi salam. Disebabkan itulah daripada keturunan Nabi Adam lah banyak manusia yang kita tengok pada hari ini yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman, yang ikut arahan Allah, yang ingkar arahan Allah, yang ikut arahan Nabi, yang ingkar arahan Nabi dan sebagainya. Semua angkara daripada iblis. Sebab itulah kita tengok khutbah iblis dalam api neraka itu bagaimana. Iblis merupakan satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan daripada api yang khas, api yang berlainan dengan jin. Jin pun diciptakan daripada api, tapi api yang diciptakan jin, api yang diciptakan untuk iblis adalah api yang berlainan. Apabila sudah sampai di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, iblis di antara makhluk yang tidak akan dihisap oleh Allah. Bila mana semua dibangkitkan oleh Allah, iblis tidak akan dihisap. Ketika itulah iblis akan terus dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila manusia dan jin juga dimasukkan, jin dengan manusia telah pun dihisap oleh Allah, mereka beramai-ramai akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ketika itulah kata Nabi, mereka akan mencari iblis, mereka akan memarahi iblis, akan menyalahi iblis. Kata mereka, manusia dan jin kepada iblis, wahai iblis, disebabkan kamulah Allah campakkan kami ke dalam neraka, dan disebabkan kamulah kami dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah iblis dia naik ke satu tempat yang tinggi, ke satu bukit yang tinggi dalam api neraka. Dia naik satu bukit yang tinggi, tempat yang tinggi. Ketika itulah iblis memberitahu kepada semua penduduk-penduduk api neraka Allah, sesungguhnya selama ini Allah telah pun memberitahu, Allah telah pun beritahu dan Allah telah janjikan kepada kalian, dan hari ini Allah menunaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janji. Apa yang aku janji, kesemuanya aku ingkar. Seandainya kalian ingkar kepada arahan aku, tidak ikut arahan aku, sedikit pun tidak akan menyakiti aku, dan aku hanya berbisik sedikit sahaja kepada kalian, dan kalian sendirilah yang melakukan kesemuanya, maka pada hari ini janganlah kalian menyalahkan aku dalam hal ini, kerana kalianlah yang menjadi punca sebenarnya Allah murka kepada kalian. Tengok, iblis pun tak mau campur tangan dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah khutbah iblis ketika mana iblis berada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara salah satu kisah yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu iblis di antara awalnya di antara makhluk Allah yang
sangat dipuji, sangat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai satu turning point, dia tidak boleh nak akur dengan egonya, dia tak boleh nak ikut arahan Allah kerana ego yang sangat besar, keangkuhannya sangat besar, sehingga kan takaburnya sangat besar, sehingga kan dia lupa siapakah yang memberi arahan itu, Rabbul Jalil, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi itu di antara pengajaran kita boleh ambil. Banyak mana ilmu kita, jangan pernah kita takabur, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Sentiasa menjadi seperti padi, bila mana makin banyak makin tunduk. Jadilah seperti itu supaya kita ni menjadi seorang manusia yang senantiasa bersyukur dan senantiasa ingat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.